Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali di webinar pencegahan bunuh diri anjuran Jabatan Kesihatan di Perlis. Bagi penonton yang menonton secara live hari ini, boleh isi link yang tertera di ruangan chat untuk sijil penyertaan. Kini Alhamdulillah kita akan bersama dengan panel terakhir kita untuk bersama-sama mengupas topik kita pada hari ini. Saya perkenalkan, saya seorang polis, semua dah kenal, siapa tak kenal bukan orang polis lah kot. Yang berbahagia Sahibus Samahah Mufti Negeri Perlis, Profesor Prof. Mardia, Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Dengar suara saya? Terima kasih Datuk kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam webinar program pencegahan bunuh diri. Untuk makluman Datuk, penyertaan kita terdiri daripada anggota-anggota kesihatan, guru-guru bimbingan dan kaunseling, guru hal ehwal murid dan semua penduduk pelbagai latar belakang dan umur di negeri Perlis ini. So tanpa buang masa, saya nak mulalah dengan sebab kami kat sini kami akan ada tiga soalan lah. Soalan pertama ni untuk Dr. Mazhar. Apakah yang dimaksudkan dengan perbuatan membunuh diri dari pandangan Islam dan mengapakah Islam melarang perbuatan membunuh diri? Silakanlah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih saudara moderator dan terima kasih kepada semua sidang penonton yang ada daripada semua channel lah. Kita ada beberapa channel di sini. Buat bicara live ada, kita ada Pro Media, kita ada Suara Sunnah. So kita ada pergi JKN-nya dan Pendidikan Negeri Perlis. Terima kasih kepada semua penonton. Bunuh diri ini adalah merupakan satu tajuk yang hari ini, ataupun bukan hari ini sajalah, sudah banyak tahun sejak dulu dia menjadi tajuk di peringkat dunia inilah. WHO punya report 700,000 saya baca dalam WHO punya web tu setahun manusia yang bunuh diri bunuh diri. So bunuh diri ni bukan satu cerita 2-3 orang terpencil, ini cerita banyak, hampir sampai hampir lagi 300,000 jadi sejuta lah manusia bunuh diri itu satu tahun. Kita COVID pun artinya ambil masa untuk nak pergi pada jumlah yang seperti itu. Bunuh diri ni simpelnya apa? Simpelnya manusia bagi dia mati kan, mengeluarkan yang ni, dia tamatkan hidup dia. Agama, apa pandangan agama terhadap diri manusia? Mungkin kita kata diri ni diri aku, tubuh kita tubuh aku, tangan aku. Walaupun tangan kita, tubuh kita ni secara sandarannya kepada kita, tetapi dia di sisi agama ia adalah kurniaan Allah yang menjadi hak Allah yang kita tak boleh musnahkan tanpa sebab. Hak orang pun kita tak boleh, yang kita pun kita tak boleh. Sebab itu satu agama larang untuk kita ambil apa-apa saja yang merosakkan diri kita. Kita tak kata aku isap rokok habis bukan hampa yang sakit, aku yang sakit. Tapi agama tak bagi. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Agama tak bagi. Hatta kalau kita ibadat sampai menyebabkan kita jatuh ke pingsan, pening, agama tak bagi. Sebab tu Nabi SAW apabila tengok satu orang berpuasa sehingga dia pitam dia berpuasa, Nabi kata laisa minal birri as-saumu fis safar. Bukan daripada sesuatu yang baik berpuasa semasa bermusafir. Jadi ulama hadis bincang tak boleh puasa ke masa musafir. Bukan tak boleh puasa, tapi kalau puasa sehingga jadi pitam macam orang tu, maka tak boleh. Sebab tu agama benarkan, walaupun ibadah disuruh bulan puasa, tapi agama benarkan wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika kamu sakit, kamu musafir, kamu ganti pada hari-hari yang lain. Pasal apa? Tuhan suruh puasa. Tuhan kesian kat kita.
Padahal nak ibadat pada dia, nak ibadat pun dia tak suruh lah sampai kita nak pitam ganti hari lain. Kalau sakit ganti hari lain. Dia tak kata, aku Tuhan, aku cipta kamu, sakit pun tubuh aku yang bagi. Tapi Allah itu dia sayang kepada kita. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kepada kamu. Sebab itu di dalam agama ni, kalau kita duduk di tengah panas, kita pergi berlindung supaya kita tak kena panas, dapat pahala, kerana kita melindungi tubuh amanah yang Allah bagi pada kita. Agama larang kita minum arak, pasal apa? Rosak otak kita. Dia larang kita isap rokok, pasal apa? Rosak tubuh kita. Kita tak isap, kita tak minum, kita dapat pahala. Sebab ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nabi tengok sahabat Abu Darda, Salman pergi rumah dia tak mau tidur, asyik nak sembahyang malam, puasa tak mau buka kerana nak beribadat. Salman baca kepada dia ungkapan yang diakui oleh Nabi SAW, iaitu apa? Wa inna li nafsika wa inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan. Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, dan bagi diri kamu ada hak yang mesti kau tunaikan, dan bagi keluarga kamu ada hak yang mesti kau tunaikan, kan? Maka dengan itu agama menganggap tubuh ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang tak memusnahkannya, tak pasal-pasal musnahkannya, termasuk dalam dosa yang amat besar. Beragama sehingga maksudnya kita nak puasa sampai kita musnah diri pun tak dibenarkan. Sebab itu ada di dalam sirah, apabila Amr bin As dihantar oleh Nabi SAW mengepalai satu pasukan kecil, dan kemudian dia bersama dia berjunub, kemudian dia menjadi imam. Dia tidak mandi, dia hanya bertayamum. Sedangkan yang sahabat lain mereka menggunakan air bukan tak ada. Dia bertayamum, dia jadi imam. Jadi sahabat tak puas hati, mereka komplain kepada Nabi SAW. Bila balik, mereka cerita, mereka mengadu apa yang dibuat oleh Amr bin As. Nabi tanya Amr, pasal apa kau buat macam tu? Dia kata bahawasanya air terlalu sejuk. Aku bimbang kalau sekiranya aku ambil air ni, guna air, nanti aku jatuh sakit. Dan aku teringat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. Sebab itu maka kita, Nabi dengar begitu, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi gelak pada dia. Maksudnya benar apa yang disangka itu. Maka dengan itu agama larang kita bunuh diri. Agama suruh tahu bahawasanya diri kita ini adalah amanah Allah. Kita tak boleh naik daripada bangunan yang tinggi, kita terjun, kita kata musnah habislah tubuh aku. Tak boleh. Ini adalah amanah Allah kepada kita. Itu satu. Yang kedua lah, saya nak sebut sikit soalan ni. Pasal apa manusia nak bunuh diri? Kan? Kalau manusia itu mati kerana kerja yang besar, dia mati disebabkan kerana pergi cari rezeki di laut untuk keluarga, dia bukan nak bunuh diri, tapi nak cari rezeki, Allah bagi pahala pada dia. Mati kerana nak mempertahankan agama, Allah bagi pahala pada dia. Ni tiba-tiba dia mematikan diri dia. Sebabnya apa? Sebabnya biasanya manusia buat hal itu, pertama, kemungkinan kes yang kecil, dia nak menyelamatkan hal yang tertentu, mungkin sebagai spy umpamanya, disiplin mereka, ataupun seperti kamikaze di dalam Jepun umpamanya, dia bunuh diri dia untuk negara dia. Itu pun ada sisi perbincangan yang lain. Ini pun tak boleh, pasal dia bunuh diri dia. Islam suruh selamatkan diri dulu. Kalau jihad itu maksudnya bukan dia pergi bunuh diri, dia dibunuh. Okey. Yang bahagian yang kedua ialah disebabkan kerana dia sudah frust, yang mana dia tak tahu lagi lah jalan untuk meneruskan hidup ni pada dia, maka dia rasa penyelesaiannya ialah dengan dia menamatkan hidup dia. Hal ini kerana beberapa keadaan.
Keadaan yang pertama yang paling besar dan utama ia berlaku ialah disebabkan kita, saya cakap dengan hal ini dengan keadaan insaf bahawasanya manusia memang tak sama ujian-ujian yang dilalui oleh setiap orang dalam dunia ni. Tetapi kita naklah tahu, kita misalnya kalau kita bagi tahu pergi ke hospital kerana hari ini doktor nak bagi suntikan, kita pergi dan kita relax, dan dari sebelum sepanjang kita nak pergi tu kita dah tahu sekali nak kena suntik. Dia kata lepas suntik ni mungkin demam ke sikit, okay, kita pun buat preparation lah. Tapi kalau kita pergi tu, kita tak tertekan apa lah. Kita tengok doktor buat keluar jarum nak cucuk kita ni contoh yang kecil lah. Kita okey je, kita memang dah tahu, kita dah prepare, kita punya mindset kita dah ada kat situ. Satu lagi, kita tak prepare, kita pergi tiba-tiba doktor kata mari nak cucuk. Bagi orang yang takut jarum, memang dia terkejut. Dia tahu, oh betul nak cucuk ke? Misalnya, itu kalau cucuk lah. Tiba-tiba doktor kata mari kita nak kena buat operation sekarang. Dia lagi terkejut. Kan? Sebab kerana secara mentalnya dia tak bersiap, tiba-tiba hal itu berlaku. Inilah yang menimpa ramai manusia di dunia ini. Bukan yang termasuk dalam 700,000 tadilah. Apabila dia expect di dunia ini dia nak hidup tanpa ujian, ataupun dia tak mau terima ujian, tiba-tiba dia lalui ujian, lalu dia rasa ujian itu dia tak dapat terima dalam hidup dia. Sebab mungkin sama ada daripada awal diri dia sendiri ataupun cara dia diajar, hidup nak senang, hidup tak boleh ada kesusahan. Mungkin dia set mental dia macam tu. So dia hadapi satu cabaran dalam hidup dia, lalu dia buat keputusan apabila susah, ini bukan lagi kehidupan, dia mesti tamatkan kehidupan. Padahal kalau kita lihat, sebahagian, boleh dikatakan semua orang-orang yang bunuh diri tu, masalah yang dia ada tu ada juga kat orang lain. Banyak orang yang bunuh diri ni famous juga kan, artis, dan saya tahu isu kemurungan nanti, depression ni saya akan sentuh kemudian. Tapi saya nak sentuh ialah apabila mindset dia rasa kenapa ujian ni datang pada aku. Kita ambil contoh lah, ramai orang yang berniaga, berapa ramai orang berniaga yang ada orang yang berniaga yang apabila saham dia jatuh, ada toki-toki besar yang bunuh diri dalam dunia ni kan. Ada artis yang apabila populariti dia jatuh, bunuh diri lah. Apabila dia dah tak popular, dia bunuh diri. Itu yang makan macam-macam. Sebab tu artis kita tengok tekanan cinta umpamanya, dia bunuh diri kan. Itu tengok K-pop, Korea, kita tahu Hollywood punya ada cerita sampai depression teruk. Britney Spears punya cerita macam-macam lagi. So kenapa? Padahal kalau kita tengok, bukanlah kerana beratnya ujian tu sangat, tapi kerana dia tidak dapat menerima ujian itu di dalam jiwanya. Dia beratkan dalam jiwanya. Padahal susah, miskin, ramai lagi orang susah, bukan sedar saham, basikal tak ada pun ada, tapi hidup je, senyumnya di Afrika, di mana ramai orang tak popular, ramai lagi orang lain yang tak popular, hidup je kan. Jualan merudum, ramai lagi orang lain yang buat jatuh bangun dalam perniagaan. Ramai lagi pejuang-pejuang yang masuk dalam penjara tanpa salah, kemudian keluar berlawan lagi. Kenapa mereka boleh? Kenapa sebagai orang tak boleh? Bukan saya nak rendahkan, tapi saya nak cerita salah satu sebab yang berlaku ialah bukan salah mereka semuanya, tapi kerana kita tidak menyediakan mental itu. Kita tak menyediakan cara fikir itu bahawa dunia ini ialah tempat ujian. Tapi kalau kita baca Al-Quran daripada awal, Quran sentiasa bagi tahu dunia tempat ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kami benar-benar akan menguji kamu.
wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf, daripada ketakutan, wal ju', dari kelaparan, dan kekurangan harta dan buah-buahan, wasamarat, fabashshir sabirin, bagi khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, bagi khabar gembira. Macam mana nak sabar bila kena ujian berat? Tapi Quran bagi hala tuju bagaimana manusia, cara fikir yang boleh manusia sabar. Sebab itu apabila kita kena bala, dia kata, siapa yang sabar? Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, mereka menyebut inna lillah, kita ini untuk Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita kepadanya kembali. Kita dulu Allah yang bawa ke sini dan kita akan balik kepadanya. Kita kenapa ayat ni penting? Ini bukan ayat untuk orang mati seperti mana setengah orang sangka mati baru sebut. Tapi siapa yang kena bala, Allah kata allazina idza asabatuhum musibah, orang yang apabila ditimpa pada mereka musibah. Dengan sebutan itu, we remind ourselves, kita ingatkan diri kita daripada Allah, kepadanya kita kembali. Dunia memang tempat ujian, tapi kalau kita rasa segala-galanya lah di dunia ni, memanglah dunia ni kecewa. Dunia ni memang mengecewakan. Ada orang lahir dalam kekayaan dengan pangkat, kedudukan dan keturunan, dia mewarisi kekayaan. Ada orang lahir dalam keluarga yang miskin, bukan kerana dia bodoh, tapi kerana dia lahir dalam keluarga yang miskin. Ada orang lahir di Afrika mungkin 20 kali genius daripada kita, tapi sekolah dia sekolah kampung. Tapi dia tak ada universiti peluang macam kita. Dunia tidak adil. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui akidah Islam beritahu kita, ini semua sementara, mata'un ghurur, perhiasan yang menipu. Hakikat kehidupan ialah di akhir akhirat. Kita lihat, kalau kita pergi ke suatu tempat, kita belajar lah, misalnya rumah kita mungkin elok, tapi kita pergi belajar. Siapa pernah belajar? Saya pun pernah belajar, tuan-tuan pun ramai pernah belajar. Di tempat belajar kita tu mungkin katil kita buruk, rumah kita buruk, tempat kita pun tak elok, kursi kita sempit, bilik pun sempit. Tapi kita accept benda tu untuk duduk 4 tahun di situ. Sebab kita kata selepas ni ada kehidupan yang lain yang kita akan lalui. Kita akan balik rumah kita, ataupun pada ni insya-Allah mudah-mudahan kita ada benda lain maju dalam hidup kita. Kenapa kita lalui yang payah tu? Sebab kita tahu selepas itu seorang Muslim, mukmin yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sebab tu Quran selalu pantas, kadang-kadang sangat jarang Quran rangkumkan semua rukun iman. Kebanyakan Allah tu alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Apabila kita beriman bahawasanya di sana ada the real life, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar, kehidupan yang maha adil, kehidupan yang mana setiap orang mendapat apa yang dia berhak. So kita tidak kecewa. Ramai para ulama yang dimasukkan dalam penjara, ramai yang dibunuh di atas tanpa dosa, bahkan kerana menegakkan yang benar. Tapi mereka tak tertekan, bahkan mereka menikmati hidup di dalam penjara mereka. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sesiapa yang tak dapat menikmati dunia, syurga dalam dunia ini, syurga yang di dada dia, dibimbangi dia tidak mendapatnya di hari akhirat kelak. Kena orang-orang yang menikmati, mengenali hari akhirat, mudah-mudahan kita termasuk di kalangannya. Kita akan tahu whatever happen dalam dunia ni, kita tak, ini bukan penghabisan. Akhirat the real life, nikmat la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terlintas dalam jantung hati manusia keindahan yang Tuhan sediakan. Whatever yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Muslim yang selalu saya juga baca untuk kita ingatkan diri saya. Hatta asyaddun nasil bu's, manusia yang paling derita dalam dunia ni. Tak tahulah yang paling derita ni macam mana. Lahir derita, apa derita. Tadi saya tengok satu orang daripada Mak Saleh,
yang lahir terpaksa daripada kecil kena pakai jantung yang mesin tu, baring je dia tu pun dia buat diploma, buat apa kan, kerana daripada kecil dia kena penyakit sehingga dah tua sekarang masih lagi duduk berbaring dengan menggunakan bantuan mesin tu. Tak tahulah, Nabi kata asyadun nasi, manusia yang paling dahsyat sekali derita dalam dunia ni, diambil dia, dicelup dia di dalam syurga kan, dimasukkan dia di dalam syurga, satu celupan sahaja, ambil masuk dalam syurga, angkat balik. Kemudian Allah tanya dia, ya abdi hal marra bika minal bu'si qad, wahai hamba-Ku, adakah telah kau lalui dalam hidupmu satu apa-apa penderitaan, kesusahan, minas syiddati qad, kesusahan kau pernah lalui? Dia kata, la ya Rab, aku tak pernah susah. Sebab apa? Satu celupan di dalam syurga melupakan segala derita yang pernah kita lalui di dunia. Tak tahulah indahnya syurga itu. Untuk apa? Untuk memberitahu kita bahawasanya dunia yang kita lalui ini, siapa saja dia mesti akan melalui penderitaan, kesusahan, tetapi itu semua is nothing compared to what Allah Subhanahu wa ta'ala prepare for us, provide for us, jika kita berjaya memasuki syurganya. Mudah-mudahan ia tidak semurah yang kita sangka, tapi itulah perjuangan dalam hidup ni. Untuk membolehkan kita masuk syurga itu, maka ada ujiannya. Kalau mentaliti kita itu, kita prepare dalam hal itu, kita akan tahulah semua kita kena ujian, kita akan lalui, kita akan ambil ujian itu sebagai penderitaan, memang menderita, dan kita mengharapkan pahala di sisi Tuhan. Dengan itu, kalau itu berlaku di kalangan orang Islam, mudah-mudahan terutama, maka kita akan dapat mengelakkan perasaan tertekan apabila derita yang membawa kepada bunuh diri. Tapi saya tahu isu depression, isu hilang pertimbangan ni saya akan bincang pada soalan yang lain. Terima kasih, panjang sikit saya jawab. Terima kasih. Yang Datuk itu tadi tu, ni masuk yang soalan kedua tu lah. Ini memang yang macam bila kejadian bunuh diri ni, dia banyak dikaitkan dengan faktor kemurungan. Bila faktor kemurungan, murung ni itu sebenarnya satu bentuk kita bagi penyakit, it's a disease. Namun masih ada masyarakat yang cenderung untuk menjatuhkan hukuman sendiri terhadap orang yang membunuh diri tanpa cuba memahami mengapa individu terbabit mengambil tindakan tersebut. Bila kita bincang tentang satu penyakit kemurungan ni, so bagaimana Islam memandang isu ini? Ya, pertama, apabila dia menjadi satu penyakit, kita kena anggap penyakit lah. Macam mana kita tengok orang sakit, kita tahu bahawasanya itu Allah ibtalahullah kan. Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin min ibadi. Kita puji Allah Ta'ala telah menyelamatkan kita daripada terkena ujian itu. Cumanya saya nak kita ada dua. Satu, orang yang dah kena depression, kemurungan. Satu lagi, orang yang belum kena tapi ada kecenderungan untuk kena. So kita kena deal dengan dua keadaan ni. Kita tak mau cakap pertama pada yang dah kena tu, dah kena dah. Kita apa, kita cakap pada yang belum kena dulu kan. Yang belum kena ni dia mesti mengelakkan daripada kena. Kemurungan ni satu penyakit. Bila kita kata penyakit, kita tak boleh biarkan diri kita kena penyakit yang menyebabkan kita, kalau penyakit sekadar sakit kaki, sakit gigi, kemudian kita boleh duduk ibadat lagi pun tak apalah. Tapi penyakit kemurungan ni dia lebih teruk daripada minum arak lagi. Sebab minum arak dia hilang akal seketika. Tapi kemurungan ni kadang-kadang dia lama pergi, kadang-kadang boleh bawa lebih dahsyat pada itu lagi. Kadang-kadang ialah ada yang sembuh dan seumpamanya. Cumanya kenapa? Jadi kalau arak diharamkan kerana dia memusnahkan akal, maka apa-apa saja tindakan kita yang boleh membawa kepada penyakit kemurungan tu dilarang oleh agama. Kita tak boleh buat apa-apa tindakan. Kan, apa-apa saja cara ataupun apa-apa saja sikap kita yang boleh membawa kepada kemurungan tu, kita mesti avoid, kita mesti elak sebelum ia berlaku. Antaranya ialah
Macam yang saya sebut tadi, antaranya cara akidah kita yang kita mesti betulkan terhadap kehidupan dunia. Kita kena teras. Antaranya ialah kalau kita selalu sangat duduk seorang, dia jadi satu kerisauan yang pelik, dan kemudian kita mula jadi rasa sunyi, kemudian rasa tertekan, rasa fikir satu benda tu tak boleh nak berhenti berfikir hal-hal yang seperti itu. Kalau kita rasa kita ada benda-benda yang macam tu, kita tahu bahawa kita wajib mengubati diri kita, ataupun kita suka melampau berfikir satu benda. Tadi saya ada satu orang datang, saya duk sebut kepada dia, syaitan ni dia mengambil peluang kepada semua keadaan emosi yang melampau. Sebab tu agama tu di pertengahan. Marah yang melampau, sedih yang melampau, apa lagi kita kan, sayang yang melampau. Sayang melampaunya adalah untuk Allah dan Rasul ya. Sebab tu semua itu akan membawa kepada kita diheret kepada kesesatan perasaan kita. Kesesatan perasaan. Ramai orang dia kadang-kadang manusia boleh sesat dalam perasaan dia. Dia sesat dalam perasaan dia. Itu kadang-kadang dulu orang kata cinta buta tu. Orang kita terang pun dia tak faham dah. Dia tak nampak dah kita terang. Sebab apa? Dia sesat di dalam perasaan dia. Apabila dia layan benda tu, sedangkan benda yang dia layan tu berpotensi untuk membawa dia kepada kemurungan tu, sedangkan dia diberi amaran, dia duk layan juga, duduk fikir. Orang jangan fikir. Ada langkah dia. Umpamanya orang bagi tahu tak payah fikir. Kalau dia fikir macam tu, elok kau solat, kau doa, kau duduk, kau istighfar, kau tasbih, kau sebut la haula wala quwata illa billah, kau ubati dirimu. Tapi dia tak, dia layan je benda tu. Kalau ada benda yang berkaitan, dia tengok lagi benda tu. Misalnya kan, kita kata cuba ingat, dia tak mau, dia suka, dia biarkan hanyut. Macam orang bercinta, kadang-kadang dia satu nikmat bila dia bercinta tu, dia sedih. Sedih tu satu nikmat pada dia. Dia tenggelam dan dia boleh dapat dengar lagu-lagu yang jiwang tentang cinta tu, dia rasa macam tenggelam, dia sedap dia. Tapi lama-lama tak terurus dia kan, macam cerita Kais dan Laila tu. Jadi di peringkat yang mana patut dia baiki diri dia supaya jangan pergi kepada depression tu, kemurungan itu, tapi dia tak baiki. Walaupun telah diingatkan, dia telah diberitahu, dia tahu, dia layan. Dia orang yang membiarkan dirinya sehingga sampai ke peringkat itu. Di dalam tempoh itu, dia samalah dengan orang yang memusnahkan dirinya tadi, dengan memusnahkan benda-benda yang lain, kerana dia telah merosakkan dirinya. Sebab tu apabila orang nasihatkan, jangan awak macam ni, nanti dia akan pergi pada kemurungan, jangan buat macam ni. Nampak tu ada dah dia punya simptom tu, tapi dia layan juga, dia tak ambil juga. Dia bertanggungjawab di hadapan Allah dalam hal ni. Okey, kalau dah berlaku hal itu, kemurungan dan tak sama tahap ni berlaku ni. Tapi kalau dah berlaku kemurungan, dia satu penyakit lah. Kita orang yang tengok, kita baikilah. Kita cuba bantu dia untuk keluarkan dia, memberi nasihat kepada dia, memujuk dia dengan kaedah-kaedah yang betul lah kan. Bukan kita pergi bubuh lagi tekanan kat dia sampai lagi dia tekan, tapi dia bagi nasihat kepada dia keluar. Ramai orang kemurungan, akhirnya mereka boleh keluar. Mereka tersesat dalam diri mereka. Masa tu mereka mencari diri mereka. Kalau mereka ada iman, ada kepercayaan, kadang-kadang dia akan jumpa balik diri dia di dalam kesesatan perasaan itu. Ini satu dunia psikologi yang sebenarnya sangat-sangat very subtle untuk kita faham. Sangat halus dia, kan? Dia tersesat dalam perasaan dia tu. Lalu dia tak tahu bagaimana jalan keluar dia. Kadang-kadang dia macam menikmati tenggelamnya dalam kesedihan, dan dia dihanyutkan. Sebab itu permainan syaitan memusnahkan Bani Adam. Dan demikian juga kita sendiri kadang-kadang dengan hal-hal yang seperti itu. Bukan maksud syaitan musnah itu dia jadi histeria. Maksudnya dia disesatkan oleh perasaan itu. Syaitan suka kita buat benda yang memusnahkan diri kita. Sebab tu orang yang depression ini, apabila dia sampai peringkat itu, kita tak, ialah ahli psikologi, mereka semua kena bincang macam mana untuk kembalikan dia. Macam saya sebut tadi, dalam banyak keadaan bukan masalah yang besar, tapi kita yang exaggerate masalah itu dalam fikiran kita.
Itu ada peranan diri kita, peranan membiarkan syaitan menghasut kita. Banyak benda-benda yang berlaku tu, umpamanya, saya ambil contoh, tak berjaya di dalam peperiksaan, contoh biasalah, budak-budak mudah-mudahan tak ada, tapi ada kes-kes juga. Ramai lagi orang tak berjaya dalam peperiksaan. Dan ramai juga orang yang tak berjaya dalam peperiksaan kemudian berjaya dalam hidup, jadi orang kaya raya, millionaire pun ada. Tapi syaitan stop, dia fikir, awak bila tak berjaya, semua keluarga pandang lekeh, family pandang lekeh, awak tak boleh dah hidup macam-macam, kamu tak ada ruang lagi masa depan. Dia block semua. Perasaan dia tinggal banyak tu je. Lalu dia bertindak, dia jadi sunyi, dia jadi sedih, dia bersendirian. Dia rasa tak ada peluang. Kadang-kadang kenapa sebahagian orang tu, kenapa sebahagian orang depression? Kadang-kadang, pertama kadang-kadang perasaan putus asa, itu tadi yang syaitan. Dan perasaan tu kadang-kadang perasaan yang mana syaitan ataupun iblis dahulu dihukum oleh Tuhan. Sebagainya kerana takabur. Takabur apa? Takabur, iblis tak respect kepada Adam sebab dia rasa dia besar pada Adam. Perasaan tu juga memusnahkan manusia. Pasal apa duka cita, depression sebab anak tak berjaya ke apa semua? Bukan kerana anak tak berjaya dalam peperiksaan tu anak dia musnah, tapi kerana ketakaburan dia itu telah dicabar. Nak tak muka mana kat masyarakat kata aku punya family ni, nak tak muka mana kat masyarakat kata aku punya kekayaan selama ni. Satu tekan, nak tak mana muka pada masyarakat aku yang selama ni glamour dengan segala ni tiba-tiba jatuh. Itu yang artis bunuh diri, kerana ketakaburan itu telah dicabar. Kita nampak macam dia rendah diri, tapi dia ketakaburan dia, ego dia tu telah diganggu gugat. Dalam mempertahankan ego tu, dia rasa dia tak dapat hidup lagi. Bukan dia tak dapat hidup dengan dunia ni, bukan dia tak dapat makan, bukan dia tak dapat minum, dia tak dapat untuk tengok manusia lain. Apabila dia rasa kalau dia tengok manusia lain, dia rasa tertekan pada diri dia. Bukan kerana diri dia tertekan, diri dia sihat je kadang-kadang tu, tapi dia tak mau. Ataupun kadang-kadang berlaku kehilangan sesuatu dalam hidup dia, dia boleh je hidup kan, tapi dia rasa bahawasanya misalnya mati satu orang dia sayangi, meninggal satu orang dia sayangi. Kalau nak akidah dia simple lah, kita percaya dia, kita akan jumpa lagi dia di sana lah. Tapi satu kesedihan lah, Nabi pun menangis apabila anaknya wafat. Kesedihan tidak ada masalah. Kemurungan maksudnya dia membawa duka cita itu berlangsungan dalam hidup dia, sehingga kepada dia tak boleh buat apa dah, tak boleh nak fikir, nak pergi kerja pun tak boleh. Musnahkan hidup dia. Peringkat awal tu dia berdosa. Peringkat setelah kena penyakit tu, jika dia masih rasional, dia tak keluarkan diri dia, dia tetap berdosa lah. Bukan saya nak cerita masalah dosa ni, tapi nak ingatkan kepada yang belum kena. Melainkan kalau peringkat murung tu dia dah hilang akal, tak boleh fikir dah ni apa, tangan pun tak boleh tahu, orang cerita apa pun tak tahu, awak nama apa pun dia tak ingat lah diri dia, terlalu murung. Itu dia sampai peringkat itu terlalu teruk lah kalau begitu, sehingga hilang, dia dah gila lah. Gila ni ataupun hilang akal ni, dia satu bab yang lain lah. Allah tak nilai dah orang yang gila akal tu. Tetapi sebelum dia sampai ke situ, dia bertanggungjawab. Itu untuk kita remind ourselves, bukan kita nak pressure mereka ni. Cuma kita bila tengok orang yang seperti ini, dia tanggungjawab kita. Untuk agama larang kita biarkan manusia musnahkan diri adalah sesuatu yang dilarang. Tak boleh biarkan orang musnahkan diri. Bila tak boleh biarkan orang musnahkan diri, kena nasihat dia. Bukan nasihat yang lagi memusnah, nasihat dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kita pun bagi nasihat yang baik. Tengok dia depresi apa abang, saya tanya dia apa keadaan. Kita cerita sesuatu yang memujuk dia, bukan kita pergi tekan. Duk buat macam ni tak boleh, dia lagi pressure misalnya kan. So tapi kita selamat. Kita berjaya keluarkan dia itu seperti mana kita berjaya mengeluarkan orang berkesesatan lah. Kan? La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka mimma tala'a alaihi syamsu wa magharabat. Jika kerana satu engkau itu, sebab engkau itu, maka Allah beri hidayah pada satu orang, maka lebih baik pada satu tempat yang tenggelam dan timbul padanya matahari. Yang ni baiknya untuk kita berusaha dengan, sebab tu konseling ikhlas itu mempunyai pahala yang besar, kena mengeluarkan manusia dari kesesatan perasaannya.
Terima kasih. So, macam Datuk, kalau itu lebih pada individu kita kan. Tapi kalau yang orang keliling, macam dia kata orang yang dalam keadaan kesedihan yang melampau, belum masuk lagi kemurungan, macam bila dia kata apa ni, kamu ni mesti imannya lemah ni kan. Kamu iman lemah, kenapa jadi macam tu? Dia lebih kepada menghukum. Dan satu lagi, bila kita beritahu ni kalau bunuh diri ni confirm masuk neraka. Apa pandangan Datuk dalam keadaan begitulah? Orang keliling yang menekan seperti itu, menggunakan agama untuk menerukkan lagi. Ya, ada lah orang yang macam tu bukan bab tu saja, bab lain pun ada orang yang jenis macam tu ni. Kan geng-geng bawang ni tak usah kata lah, semua bab dia pada. Cumanya ya, dia sebab tu dakwah itu dibina di atas dasar kita sayang pada orang lain tu. Kan apabila kita dakwah kat orang tu, bukan kita jenis nak tunjuk kita pandai, kita nak selamatkan dia lah. Jadi kita pergi jumpa dia sebab tu tujuan, dengan sebab tu ada ganjaran. Kalau kerana sebab engkau, Allah Ta'ala telah la an yahdiyallahu bika rajulan wahida, jika kerana sebab engkau Allah bagi hidayah, khairun min humurin na'am, lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni hebat, unta yang paling mahal lah kan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apabila kita berdakwah, kita mau orang tu berkesan lah kalau boleh. Ya, jadi kalau berkesan tu bukanlah cara kita macam tu, duk pergi habaq, hang ni iman lemah lah, nak habaq tu semua orang tahu kan. Tapi kita menyelesaikan masalah. Nabi menghadapi, Nabi tengok macam-macam orang kan. Dan kita kena dan Nabi akan pergi kepada masalah tu. Nabi katanya, kenapa? Apa bika? Ma hamalaka ala ma sana'? Apa yang menyebabkan engkau buat begitu kan? Di kalangan para sahabat seperti Khansa umpamanya, dia dulu kematian masa jahiliah, dia kematian saudara lelaki dia, dan dia sedih dengan kematian tu. Dia seorang penyair, jadi dia buat banyak syair tentang kesedihan dia. Dia gantung kasut saudara dia tu di tengkuk dia, bahkan dicukur kepala dia. Sejak dia masuk Islam pada zaman Nabi sehingga pada zaman Umar bin Khattab. Jadi apabila pada zaman Umar bin Khattab, jumpa dia ketika tengah tawaf. Umar tengok dia macam tu lagi, yang duk bawa cerita sedih dulu ni, daripada zaman Nabi mau Abu Bakar, duk bawa lagi cerita sedih tu sebelum masa jahiliah lagi tu. Umar tengok dia, Umar kata, apa cerita kau? Macam, lepas tu Umar kata, dia mengenangkan saudaranya Sakhar yang telah meninggal. Lama lah cerita ni. Jadi Umar kata, cuba kau baca puisi yang dia buat untuk saudara dia tu. Dia kata, amin qadimi am jadidi, puisi lama ke puisi baru? Dia kata, Umar kata, amin jadidi aydan, puisi baru pun kau ada juga. Maksudnya cerita berpuluh tahun kau masih duk ada lagi buat puisi baru, duk meratapi cerita kematian yang lama tu. Jadi Umar kata, tak apalah, bacalah. Dia kata, ya, bacalah. Dia baca. Bila dia baca, Sayyidina Umar diam. Dan Sayyidina Umar sedih, kerana dalam puisi dia itu menyebabkan Umar bin Khattab mengingati adik dia yang terkorban dalam peperangan, iaitu Zaid bin Al-Khattab. Jadi puisi tu membangkitkan. Jadi orang pun tengok apa Umar nak kata. Umar kata, da'uha, biarlah. Umar kata, setiap orang menangisi apa yang menjadi kesedihannya. Jadi Umar tak kata apa kepada dia, Umar biarkan dia. Bahawasanya maksudnya Umar nasihat dia, sehingga dia bersedih, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berjumpa dengan dia. Aisyah kata kepada Khansa bahawasanya telah meninggal orang yang lebih
daripada saudara kau, lebih daripada segala-galanya, iaitu telah meninggal daripada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu aku tidak meratapinya seperti mana engkau. Bila dia kenangkan Nabi yang wafat tu pun tak macam tu. Lalu dia pulih. Tapi dia tergolong di kalangan sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ni ada sudut kadang-kadang memang dia, kalau bab tu dia sedih. Bukanlah kata dia sampai tak buat kerja konsert tu, tapi maksudnya dalam bab itu dia sedih. Jadi semua kemurungan ni kadang-kadang dia sampai mengurung diri, tak berhenti kerja, itu dia dah melampau pada diri dia lah. Tapi peranan kita bagi nasihat pada dia. Bukan bagi nasihat ni hantar masuk neraka lepas ni. Bukan macam tu lah nasihat dia. Bagi tahu bahawasanya kehidupan ni macam tu, dia akan berlaku. Orang lain pun ada berlaku hal yang sama. Lepas kemudian masa demi masa, waktu demi waktu, kita akan keluar daripada kesedihan dalam hidup, dalam kesedihan ini. Berapa banyak kesedihan yang manusia lalui dalam dunia ni. Kita sendiri berapa banyak kesusahan. Ketika kita masuk ke dalam kesedihan itu, kita rasakan bagaikan kita tidak boleh keluar daripadanya. Kemudian berapa tahun kemudian kita keluar daripadanya dan kita melalui kehidupan yang baru. Jadi ini penting, dan saya di samping ni saya nak sebut kepada ibu bapa dan kita semua lah. Ya, suami juga, bapa, dalam mendidik anak-anak kita, kita kena remind anak-anak kita. Kita kena remind orang kita bahawasanya kehidupan dalam dunia ini ujian, ada waktu susah, ada waktu senang, ada waktu Allah uji. Apabila dunia glamour ni, dunia medsos, dunia orang post baju cantik dia, dunia orang post makanan sedap dia, rumah cantik dia, dunia orang post macam, jadi dia rasa dunia keliling dia ni semuanya cantik-cantik, elok-elok, makanan sedap. Aku seorang je macam ni. Dia pula duk tengok benda tu. Itulah punca sebahagiannya yang menyebabkan tekanan kepada sebahagian orang. So dia tak membantu. So, dia ditipu. Mata'ul ghurur, kata dunia perhiasan yang menipu tu memang benar-benar menipu mereka. Itulah ni soalan yang terakhir lah, betul tak? Soalan ketiga, kejadian bunuh diri dapat dicegah jika kita bertindak segera membantu mereka yang memerlukan. Bagaimana pendekatan Islam dalam membantu golongan-golongan ini? Okey, saya nak sebut beberapa hal. Pertama, kadang-kadang bila orang kena tekanan, dia terasa macam dia nak bunuh diri, ataupun bukan nak bunuh diri, aku ni mati lebih baik lah kot. Misalnya kadang-kadang tu masalah banyak ni. Hai, kenapalah aku nak, kalau aku matilah aku ni. Sebenarnya setakat perasaan dia macam tu bukan teruk lagi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Maryam apabila dia mengandungkan Nabi Isa alaihissalam, dan dia tahu bahawasanya kaum dia akan kutuk dia. Bukan dia menyesali apa yang Allah bagi, tapi dia kata Allah tuntulah. Dia kata qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Dia kata ya laitani mittu qabla hadha, alangkah baiknya jika aku mati sebelum daripada ni, wa kuntu nasyan mansiya, aku dilupai. Sebab apa? Dia rasa, dia tahu dah apa benda yang nak mari kat dia. Tapi bukan dia bunuh diri, tapi lintasan perasaan dia, mati lebih baik kot kalau macam ni, kan? Itu Allah rakamkan perasaan dia tu di dalam Al-Quran, dan Tuhan tak mencemuh dia. Kerana manusia ni biasalah, bila dia ada tekanan, dia ada lintasan perasaan kemanusiaan dia yang ajal, yang tergopoh-gopoh. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala kata pada Nabi, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Barangkali engkau ingin memusnahkan dirimu di atas apa yang mereka buat itu jika mereka tak beriman dengan apa yang dengan Quran ini, kerana kau sedih dengan perbuatan mereka. Kata para ulama tafsir, yakni barangkali ada perasaan Nabi macam biarlah musnahlah diri ni. Bukan Nabi nak bunuh diri, tapi rasa bila tertekan tu, rasa frust manusia ni. Baqi'un nafsaka tu yakni muhliku nafsak, kau musnahkan dirimu. Tapi Nabi tak musnahkan diri dia, tapi Allah kata hal itu timbul di dalam perasaan manusia. Sehingga Nabi SAW dalam hadis Nabi kata, wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika ghairal maftun.
apabila kau nak jatuhkan fitnah pada satu kaum, matikanlah aku padamu sebelum daripada aku ini diuji dalam hal itu. Kerana manusia ini itu di lintasan untuk mati apabila mengenangkan hal-hal yang dia tidak mampu menghadapinya. Normal. Kita jangan duk kata dia ni iman dia lemah. Walaupun Nabi SAW kadang-kadang nasihatkan kita dalam hal ini, Nabi kata, Nabi kita remind dia bila kita kata mati, aku mati lebih baik kot, tapi kita mengingat balik, kalau tak mati lagi boleh lagi beramal, dapat lagi pahala, mudah-mudahan lagi dapat masuk syurga. Kita remind. Nabi kata la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Jangan satu dalam hadis Bukhari, jangan satu orang kamu tu nak mati, duk fikir bila ada masalah fikir nak mati. Jika dia orang baik, boleh jadi harap-harap dia tambah lagi amalan dia. Jika dia orang buruk, dia buat buruk, mudah-mudahan dia bertaubat dengan apa yang telah dia buat. Jadi Nabi remindkan kita, sebenarnya dia benda ni, dia bukan benda main hukum umum ni. Kita kena masuk ke dalam perasaan dia, masuk ke dalam perasaan orang itu. Sebab tu mendalami perasaan orang tu. Tak sama case by case yang berlaku ni. Ada orang yang kemurungan, apabila dia patah balik, dia fikir bahawasanya macam mana aku boleh murung benda tu, kan? Ada contoh kawan dia murung, isteri dia meninggal. Kita sedih lah semua orang bila isteri meninggal, kurung diri, tak mau apa-apa semua, kan? Macam cerita Kasih Selamat lah, kan? Tapi akhirnya kemudian dia dapat keluar, dia berkahwin. Jumpa dia orang kata dia alhamdulillah lah, tak apalah yang lepas tu ni dapat yang ni. Dia lagi macam lebih gembira pula dengan isteri yang baru. Sebab kerana hari tu yang dia kurung diri tu, dia rasa tak nampak dah, hidup ni banyak ni saja. Banyak ni saja. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, dia nak release perasaan nak pergi pada bunuh diri ni. Nabi SAW kata la yatamanniyanna ahadun minkumul mauta. Jangan seseorang kamu itu bercita-cita untuk mati lidurrin nazala bih, disebabkan mudarat yang terkena pada diri dia. Bila dia terkena mudarat ataupun terkena bala, dia nak mati, aku nak pergi bunuh. Nabi kata jangan. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, kalau tak boleh juga memang teringin nak mati lah, Nabi kata falyaqul maka hendak dah dia kata Allahumma ahyini Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi mana hidup itu baik untuk aku. Wa tawaffani idza kanatil mautu khairul li. Dan matikanlah aku jika sekiranya maut itu lebih baik untuk aku. Jadi dia pergi pada perasaan yang berlonjak pada dia. Dan satu hal yang kita kena ingatkan, kadang-kadang manusia ni apabila dia tertekan, salah satu sebabnya kerana dia tak ada orang dia nak berbicara dengannya. Nak cakap dengan orang ni tak faham, dapat jumpa orang agama ni pula, contohnya bukan semualah, kan, duk habaq kata masuk neraka hampa semua, kan, lagi masalah. Dia perlu perasaan ni, apabila dia tertekan, dia perlu satu pihak untuk dia release dan sudi mendengar. Itu yang orang pergi jumpa kaunselor, kerana dia bukan selesai masalah pun, masalah tu main dalam kepala dia buat balik pula masalah tu di rumah dia sebagai awal lah, kan. Tapi agama ajar benda lain pada kita. Agama bukan larang kita cerita pada orang untuk bermusyarat. Agama mengajar tentang doa. Agama mengajar tentang munajat pada Allah. Manusia ini, jika kita berjaya mengajar mereka bahawa tentang kewujudan Allah, dan Allah itu mendengar doa kita, dia mendengar bisikan kita. Sesiapa yang bangun tahajud, solat, dia akan tahu. Kita kadang-kadang 2 jam duduk doa bersendirian dengan Allah. Kita tak cerita pun Allah tahu. Tapi Allah suka hamba-hambanya yang ilhah, hamba-hamba dia yang bercerita, yang mengadu, yang merengek, orang kata, yang memujuk. Nabi SAW bila kena ujian di Taif, dalam riwayat, walaupun dibincangkan tentang kedudukan riwayat disebabkan oleh Kana'an Muhammad Ibn Ishaq, tapi dalam riwayat yang dihasankan oleh sebahagian ulama,
Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ketika Nabi kena luka, dilontar berdarah, kaki semua turun sampai ke kaki. Sedih, orang Mekah buang, orang Taif pergi nak berdakwah, orang Taif halau, bukan setakat halau, budak-budak baling batu, hina. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu padamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, sedikitnya hilahku. Wa hawani 'alan nas, hinanya aku ini di sisi manusia. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhan orang-orang yang ditindas, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa kau nak serahkan aku ni wahai Tuhan? Oh, Nabi macam dialog. Nabi tanya, ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang jauh yang tak suka kat aku bermasam, am ila aduwin mallaktahu amri, ataupun kau nak biarkan aku dibuat oleh musuh-musuh yang menguasai urusanku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, tapi tak apalah, kalau kau selagi mana kau tak marah, aku tak kisahlah ya Allah. Nabi, orang kata Nabi macam munajat. Dalam bahasa kita ni macam kita merengek lah, apa ya Allah, apalah anak aku ni buat apa, macam tu. Allah suka, Allah dengar. Satu orang, ya Allah, kenapalah berlaku pada aku ni, susahlah aku ni, dah lah sakit. Kita, antara kita dengan Allah, bukan biar abang ustaz tu. Kalau abang ustaz dia kata, apa doa macam tu. Dia mungkin, kan? Tapi ini antara hamba dengan Allah. Kita tak cabar Allah, kita tak cerita Allah tahu. Tapi Allah suka hamba yang berbicara dengan dia, hamba yang datang kepadanya. La malja'u wa la manja'u minka illa ilaika, tidak ada tempat pergi dan tidak ada lari melainkan padamu. Maka kita, sebab itu orang ini kalau dia ajar kepada mereka tahajud, dia ajar kepada mereka bersendirian tu doa pada Tuhan, bersendirian tu sebut segala masalah. Sebab tu semua orang yang lalu ini kita akan tahu kita semua ada masalah. Tapi bila kita bangun malam tahajud, sujud, kita doa, kita merintih, lega kita rasa. Pertama, kita dah sebut pada yang maha berkuasa. Yang kedua, kita tahu dia tak akan sia-sia. Kita sebut macam mana pun, paling pertama tentu dah dia bagi pahala. Yang kedua, segala doa tu dia simpan di sisinya. Dia jumpa kita di akhirat besok. Mana yang kau tak dapat di dunia ni, aku nak bagi hari ni lebih daripada tu. Yang ketiga, kemungkinan dia bagi terus kepada kita di dunia ini. Yang keempat, kemungkinan juga dia tak bagi yang kita minta, tapi dia bagi kebaikan yang lain, atau dia elokkan kita daripada bala yang lain. Bila kita ada fiqh doa, kita fahamkan orang untuk berbicara dengan Tuhannya. Berbicara dengan Tuhan, pergi kepada Tuhan. Pergi kaunselor bukan tak boleh. Boleh lah kaunselor boleh dengar. Kalau comel sikit, kaunselor dengar lama sikit. Kalau korang comel, dia dengar sekejap je. Kan? Kan? Jadi, kalau manusia ini pergi, diajar kepada dia untuk berbicara dengan Tuhannya, maka tentu insya-Allah mudah-mudahan banyak masalah kemurungan ini dapat diselesaikan. Fiqh doa, kita kena ajar orang untuk berbicara dan berdialog dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan. Cakap dengan Tuhan tak perlu ambil masa. Time bila nak jumpa, kena naik kereta, kena bawa motor, kena pergi booking waktu. Anytime boleh bercakap dengan Tuhan. Sebab itu ini adalah ubat yang paling sekali. Sebab tu Nabi SAW, apabila Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangun malam melainkan sedikit. Kenapa berselimut? Riwayat kata, bila Nabi pergi, orang semua cakap tentang Nabi ni, Muhammad ni apa, menyusahkan masyarakat, Muhammad menyesatkan masyarakat, memecah belahkan. Orang tu cakap nak ambil tindakan, orang ni nak ambil tindakan. Nabi balik, Nabi selimut. Kerisauan. Selimut dia muzammil. Nabi, dalam riwayat kata zammilu, dalam riwayat zammiluni itu ketika Nabi balik daripada mendapat wahyu. Maksud orang manusia ni bila dia ketakutan, dia susah hati, memang dia cenderung untuk tidur supaya dia tak ingat benda tu, dia dapat lupa, ataupun dia nak bersendirian, dia kalau boleh dia nak putuskan pandangan dia daripada alam sekeliling dia.
Tapi Quran kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangun malam kecuali sedikit. Yang ni bangun buat apa? Berdialog dengan Allah. Bangun salat, innalaka fin nahari sabhan tawila. Oh, siang kau sibuk banyak. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Tapi waktu malam lebih tenang, lebih berbicara dengan Allah, lebih terasa. Apa yang disebut itu lebih terasa. Itu ubat dah. Itu ubat dah. Sebab tu kalau jadi konselor pun kena ajar hal ini kepada orang-orang yang di bawah kita, insya-Allah. Alhamdulillah, sangat betul Dato', sebab ada pesakit saya yang saya jumpa pun, bila diorang sakit ni, dia memang menyatakan secara ikhlas lah, beritahu doa antara masa dia tak sakit dengan doa masa dia sakit, memang kualiti dia sangat-sangat berbeza. Bila dia sakit, dia dalam keadaan murung, dia minta tu lain macam lah. Ya. Kualiti tu memang sangat-sangat berbeza lah. Jadi saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung, dan banyak yang Datuk Mazhar beritahu bagaimana Islam melihat kepada membunuh diri, dan kemudian bagaimana untuk seseorang sebelum sampai ke peringkat kemurungan, dan bagaimana untuk kita bermunajat dan minta kepada Allah benda-benda yang mudah, dan Allah minta supaya Allah mudahkan dalam kehidupan ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Mazhar sebab memberi sedikit perspektif, sebab memang banyak sakit Nabi tahu kan, bila dia dalam keadaan ni, aku rasa nak mati sangat ni. Bila jumpa dengan kawan, jumpa dengan ahli-ahli keluarga kata, kenapa nak rasa macam tu? Dia kata ini semua boleh masuk neraka, dan realiti dia sebegitu. Dan Alhamdulillah dengan penerangan daripada Dr. Mazhar, kita agak lebih jelas lah lepas ni, yang kita tak boleh bercakap sebegitu kan, dan sehingga menyebabkan kita menyebabkan seseorang tu menjadi lebih teruk. Idahlah setan kerja dia benda tu. Lepas tu kita pula nak menambah keadaan menjadi lebih teruk kepada orang yang tengah ditimpa musibah. Dan satu lagi yang bila Mazhar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu memang sangat-sangat benar lah. Sangat-sangat benar. Dan bila kita beritahu kat sakit, menghargai lah benda-benda tu. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Mazhar sebab boleh bagi untuk kita hari inilah. Terima kasih banyak-banyak. Dan maka dengan ini berakhirlah sudah webinar kita pada pagi ini, dan saya bagi pihak penganjur ingin bagi kesempatan dan merakam jutaan terima kasih kepada kedua-dua orang barisan panel khidmat kita pada hari ini. Yang panel pertama tu Dr. Anan dan kemudian Dr. Mazhar, dan sekalung penghargaan juga kepada semua pihak yang terlibat dalam penganjuran webinar pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi link kehadiran di ruangan chat bagi memberi penyertaan, dan macam biasalah untuk mabis dengan pantun lah. Bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami pinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.